Okey, kita sambung balik kita punya ni. Okey, cikgu akan start daripada 2.7. Okey, so hari ni kita akan habiskan, insya-Allah lah kita cuba habiskan apa tu, kita punya bab 2 ni. Okey, tapi nampaknya panjang agak. Okey, kita akan mulakan dengan perjuangan melalui penulisan. Okey, jadi yang ni cikgu dah okey, ingat tak yang 2.7 yang ni cikgu dah buat ke belum? Cikgu dah bincang belum yang peranan golongan intelektual? Yang ni belum rasanya. Belum. Kan? Belum. Belum lagi yang ni. Okey. Okey, so kita tengok peranan golongan intelektual. Okey, so golongan intelektual kita ada 3. Okey. Kita ada agama, Melayu dan juga Inggeris. Okey, kita ada 3 dia punya dia punya cabang sikit. Okey. Jadi kita ada peranan golongan intelektual. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama ni boleh dikatakan yang paling ramai lah. Okey, kita ada kaum muda. Okey, gerakan kaum muda. Gerakan kaum muda ni mereka mendapat pendedahan. Okey, mereka mendapat idea daripada negara-negara Arab. Okey, bukannya original daripada mereka, tetapi mereka mengambil. Kemudian kita tengok mereka yang belajar di luar negara ni, bila mereka pulang mereka telah membawa sekali ideologi daripada luar. Okey, iaitu ideologi gerakan Islah yang tengah hangat pada ketika itu di beberapa negara pada ketika itu. Okey, jadi kalau kita lihat gerakan Islah ni dia ialah satu gerakan. Okey, gerakan Islah ialah satu gerakan untuk menggalakkan ataupun untuk membawa umat Islam ke arah kemajuan dunia dan akhirat. Okey, yang mana bukan sahaja berfokus kepada akhirat tetapi juga dunia. Mungkin ada yang masih ingat apa yang cikgu terangkan dulu. Zaman dulu orang banyak fokus kepada akhirat. Tak ramai yang fokus kepada dunia ni. Mostly orang fokus kepada akhirat zaman dulu. Okey, sebab apa? Okey. Kenapa orang zaman dulu fokus kepada akhirat? Okey, sebab masa zaman dulu mereka tak nak sangat kejar dunia ni. Bagi orang Melayu ni, mereka tak nak sangat pun kejar dunia ni. Mereka nak fokus mereka kepada akhirat saja. Okey, sebenarnya tak salah pun, tetapi kan lebih bagus kalau kita dua-dua sekali, dunia dan akhirat sekali kan. Jadi gerakan Islah ni dua-dua sekali. Okey. Sebab apa kita tengok? Disebabkan orang kita ni lebihkan akhirat sampai tinggalkan dunia lah yang menyebabkan sekarang ni negara kita dijajah. Sebab kita tak nak kejar dunia, kita nak kejar akhirat je. Tak ada salah pun nak kejar akhirat boleh. Tetapi kan lebih baik kalau kita bawa dua-dua sekali. Kan? Tetapi walaupun kita bawa dunia, tapi jangan sampai tinggalkan akhirat. Mana sekali serentak. Okey, bersama. Okey, kita tengok antara tokoh yang lahir pada zaman tersebut lah. Okey, tokoh agama yang muncul. Kita ada Syekh Tahir Jalaluddin, Syed Syekh Al-Hadi, Haji Abbas Muhammad Taha. Jadi itu antara tokoh-tokoh yang ada. Okey. Jadi mereka ini telah menubuhkan madrasah. Madrasah ni sistem dia macam sekolah. Okey. Pelajaran agama ni sebenarnya dia ada beberapa cabang lagi sebenarnya. Dia ada madrasah, dia ada pondok. Dia ada belajar dekat masjid. Okey, jadi dia banyak dia punya ni. Jadi madrasah ni dia ada beberapa madrasah ni dia lebih sistematik dan lebih teratur sistem dia. Okey, dan mereka telah menubuhkan beberapa madrasah. Antaranya Madrasah Al-Atas di Johor Bahru. Kemudian kita juga ada Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah. Itu antara madrasah yang ada. Okey. Itu dekat Pokok Sena. Jadi antara lain kita juga ada Mahat Al-Ihya Al-Sharif. Al-Sharif pun ada juga dekat Gunung Semanggol, Perak. Okey. Gunung Semanggol ni
antara tempat yang famous untuk orang yang belajar kitab. Orang yang belajar madrasah ni, Gunung Semanggul ni antara yang terkenal. Okay. Okay, jadi kita tengok. Bila mereka membawa idea madrasah, okay, mereka menubuhkan banyak madrasah. Okay. Kemudian kita dapat lihat apa yang mereka tekankan ialah mereka cuba untuk membawa kemajuan dan juga pemodenan. Mereka cuba untuk membawa kemajuan dan juga pemodenan kepada orang Melayu. Okay, macam cikgu cakap tadi, mereka ini daripada luar. Okay, mereka adalah orang Melayu tetapi orang Melayu yang belajar di luar negara. Apabila mereka pulang ke tanah air, mereka membawa idea reformis Mesir. Untuk sebagai satu gerakan lah untuk membebaskan tanah air kita ni. Okay. Jadi golongan agama ini mereka telah menggunakan akhbar dan juga majalah sebagai medium mereka. Sebagai mereka punya platform untuk sebarkan idea. Okay. Antara yang wujud ialah Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca, Tunas Melayu. Itulah antara dia punya antara dia punya akhbar dan majalah yang ada. Okay, platform yang mereka gunakan. Okay, jadi kita tengok pula peranan golongan intelektual daripada yang lain. Okay, kita ada dua lagi pecahan. Yang pertama Inggeris. Okay, daripada aliran Inggeris. Jadi daripada aliran Inggeris ni, mereka ini lahir daripada Maktab Melayu Kuala Kangsar. Okay, sebenarnya kalau kita nak ikutkan MCKK, okay, MCKK sampai sekarang masih ada. Okay, sampai sekarang masih ada. Kamu pergi Kuala Kangsar, kamu akan nampak masih ada lagi. MCKK ni sebenarnya adalah sekolah untuk anak-anak orang kaya ataupun anak-anak orang bangsawan. Orang bangsawan tu maksudnya pembesar-pembesar ataupun anak-anak diraja ke. Okay, jadi mereka bersekolah di MCKK. Okay, merupakan sekolah aliran Inggeris yang ditubuhkan pada 1905. Jadi mereka yang lahir daripada Maktab Melayu Kuala Kangsar ini, mereka telah menyuarakan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi orang Melayu. Okay. Walaupun mereka ini lahir daripada kalangan orang-orang yang berada, orang-orang kaya, orang-orang hebat-hebat lah, anak datuk-datuk apa semua kan. Tetapi mereka juga mengambil inisiatif untuk menuntut kemerdekaan untuk menuntut British supaya memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Okay. Jadi antara tokoh dia, kita ada Raja Chulan, Raja Abdul Wahab, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdul Wahab, Raja Uda, Raja Muhammad. Okay. Jadi mereka ini ialah mereka selepas mereka habis belajar, mereka menjadi pegawai kerajaan. Okay. Mereka menjadi pegawai kerajaan. Dan mereka telah menuntut British untuk menuntut lebih banyak, untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Itu yang dia minta, supaya buka lebih banyak lagi kepada orang Melayu ni. Okay, supaya sebab masa ni peluang kerja untuk orang Melayu terhad. Jadi dia minta supaya buka lebih ramai lagi supaya orang Melayu boleh bekerja. Okay, itu apa yang mereka tuntut. Okay. Jadi tokoh-tokoh dalam gerakan Inggeris, dalam aliran Inggeris ni, mereka telah menggunakan platform akhbar. Okay, menggunakan akhbar, surat khabar. Okay, melalui akhbar Warta Malaya, Lembaga Malaya, Utusan Melayu. Okay, Utusan Melayu tu yang dikenali sekarang ni sebagai Utusan Malaysia. Okay. Okay, kita tengok pula aliran Melayu yang ada. Okay, kita tengok pula aliran Melayu. Tokoh-tokoh yang lahir dalam aliran Melayu. Okay, kalau kamu ada soalan boleh teruskan tanya. Okay, jadi pelajar ataupun lulusan daripada aliran Melayu ini, mereka belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris, dipanggil sebagai SITC. Sultan Idris Teaching Center, tak salah dia punya maksud indik dia. Dia tak tahu. Sultan Idris Teaching Center. Okay. Siapa tahu
SITC ni sekarang jadi apa? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak sekarang ni SITC jadi apa? Dia ada lagi tapi sekarang ni jadi apa? Dia tukar nama. Siapa tahu? Dia tukar nama kepada apa? Dia tahu tak? SITC tukar nama kepada apa sekarang ni? Tak tahu? Tak ada orang yang tahu? SITC. Tak tahu Cikgu. Okay. SITC sekarang ni tukar nama kepada ditukar nama kepada UPSI. UPSI. Universiti Perguruan Sultan Idris. Okay, UPSI ni adalah tempat-tempat untuk orang yang nak jadi cikgu lah. Okay, tempat-tempat untuk orang yang nak jadi cikgu. Di UPSI ni. Kebanyakannya cikgu-cikgu sekolah kamu, okay, tak semua kebanyakan cikgu-cikgu daripada sekolah kamu tu, mereka daripada UPSI ni. Dia memang khas untuk guru. Okay, antara guru yang awal yang muncul pada ketika ini, pada zaman ni ialah Oti Dusek. Dia orang barat dia bukan orang Melayu. Okay, and then kita ada Abdul Hadi Hassan, Harun Aminur Rashid, Abdul Hadi Abdul Manan. Jadi ini antara guru-guru yang ada di UPSI. Okay. Nampak tak? Orang barat pun ada dah. Orang Britain pun ada untuk ajar orang Melayu untuk menjadi tokoh-tokoh yang penting untuk menuntut kemerdekaan. Okay. Jadi masa ni adalah seorang yang kamu kena ingat nama dia, iaitu Zabbar. Ataupun dalam nama penuh dia ialah Zainal Abidin. Okay. Tetapi lebih dikenali sebagai Zabbar. Zabbar ni, kalau kita nak ikutkan dia antara tokoh nasionalisme yang paling terkenal lah. Sebab apa? Zabbar ni dia tidak bergerak melalui, dia maksudnya dia menentang British bukan menggunakan kekerasan. Okay, dia bukannya suruh orang Melayu pergi bunuh orang British, tidak. Tetapi dia menuntut supaya orang Melayu ini kesedaran nasionalisme mereka meningkat. Okay, dan juga mereka mengkritik penjajah. Jadi Zabbar ni dia pakar dalam penulisan. Jadi dia nak buat satu untuk lahirkan lebih ramai penulis-penulis. Okay. Jadi antaranya masa tu dia tubuhkan pejabat karang mengarang untuk melatih orang Melayu masa tu yang baru habis sekolah ke apa kan. Untuk melatih orang Melayu untuk menulis. Untuk mengasah bakat pelajar dari sudut penulisan. Okay. Dan hasil kita tengok daripada pejabat karang mengarang yang diusahakan oleh Zabbar ni, kita dapat lihat munculnya tokoh-tokoh penulisan. Antaranya Buyung Adil dan Abdul Hadi Hassan. Okey, Abdul Hadi Hassan ni mungkin nama dia tak berapa terkenal, tetapi Buyung Adil sangat terkenal. Kalau kamu cari dekat library, okey, kamu pergi library, kamu tengok, cuba kamu cari sejarah negeri-negeri. Contohlah sejarah Selangor ke, sejarah Pahang ke, sejarah Perak ke, kamu akan jumpa buku Buyung Adil ni. Dia banyak tulis cerita tentang sejarah. Dia banyak cerita tentang sejarah dan ada banyak lagi buku-buku lain. Okay. Dan mereka ini mengambil bahan bacaan daripada Timur Tengah. Okay, Timur Tengah tu negara Arab lah. Dan juga daripada Indonesia. Diambil bahan bacaan, maknanya diambil artikel-artikel, buku-buku. Okay, akhbar-akhbar daripada Timur Tengah dan Indonesia untuk mereka bincangkan. Okay, dan masa ni SITC berjaya menjadi satu taman ilmu. Sebab apa? Banyak sangat program-program keilmuan yang dilakukan di SITC masa tu. Jadi pakar-pakar daripada negara luar pun mereka datang untuk berbincang dekat SITC. Okay, mereka berdebat lah, mereka bersyarah lah, macam-macam. Okay, subjek. Jadi subjek yang ada pada ketiga ini ialah subjek anyaman.
Anyaman tahu kan? Anyaman kan? Anyam. Lepas tu kesihatan dan juga sukan. Dan, okay, ini adalah antara subjek yang penting. Okay, tetapi ada juga subjek-subjek yang lain dekat SITC ni. Okay, ini subjek yang ditawarkan di SITC tetapi ada juga subjek yang lain. Okay, jadi pada 1929 telah tertubuhnya lah Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo. Okay. Itu antara pertubuhan yang muncul lah daripada SITC ni. Okay, dan juga muncul satu lagi persatuan iaitu Kesatuan Melayu Muda, KMM, Radical. Okay, Radical ni maksudnya lebih ekstrim, lebih ganas. Okay, maka muncullah mereka ini yang lebih ganas, yang lebih ekstrim. Okay, dan kalau kita tengok balik Kesatuan Melayu Muda ni antara yang terkenal lah. Okay, terkenal sebab apa? Sebab apa tu? Mereka ni antara yang banyak main peranan lah sewaktu kemasukan Jepun ke tanah Melayu ni. Okay, antara yang banyak memberikan tak adalah bagi sumbangan, main peranan lah. Okay, sebab mereka lah yang menjadi lidah kepada Jepun. Mereka lah yang menyebarkan propaganda kepada Jepun untuk masuk ke tanah Melayu. Dan mereka jugalah yang bekerjasama dengan Jepun. Okay, dan kalau kita lihat Kesatuan Melayu Muda ini juga, mereka juga memainkan peranan yang penting dalam menuntut kemerdekaan daripada Jepun. Selepas tu nantilah. Okay. Dan mereka banyak berbincang dengan Soekarno daripada Indonesia untuk menuntut kemerdekaan bersama. Okay, tanah Melayu dan juga Indonesia bersama, tetapi tidak menjadi kenyataan. Okay, kita lihat pula perjuangan melalui penulisan. Okay, kita tengok perjuangan melalui penulisan. Okay, jadi mereka menggunakan akhbar dan juga majalah. Okay, jadi ini kita tengok dalam kalangan orang Melayu dan juga Bumiputra lah. Okay, jadi dalam akhbar dan juga majalah, mereka mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa. Okay, mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa. Dan juga mereka juga membincangkan polemik kaum muda dan kaum tua. Polemik bermaksud masalah. Okay, polemik bermaksud masalah antara kaum muda dan kaum tua. Okay, macam cikgu dah sebutkan tadi, kaum muda dan kaum tua ni selalu bergaduh. Okay, kamu jangan salah faham, walaupun dia menggunakan istilah muda dan tua, dia tidak menunjukkan umur mereka. Okay, kaum muda tu bermaksud kaum yang membawa, bukanlah, kumpulan yang membawa pembaharuan. Okay, kaum tua tu adalah kaum yang berpegang ataupun kumpulan yang berpegang kepada adat yang lama, cara yang lama. Okay, sebab dalam kaum tua tu ada je yang muda-muda lagi. Kaum muda pun ada juga yang dah tua-tua. Okay, jadi macam ni. Isu dia pasal yang dunia akhirat tadi. Okay, sebab golongan agama daripada kaum tua ini, mereka lebih banyak menekankan kepada akhirat sehingga mereka menolak dunia. Okay, mereka tidak mahu fokus kepada dunia. Tetapi bagi kaum muda, dunia itu juga penting. Okay, bagi dia dunia juga penting. Okay, sebab kalau dunia ni tak ada, macam cikgu, kalaulah kita tak buat amalan-amalan di dunia ni, dah tu apa nak jadi dengan Islam ni? Betul tak? Maksudnya kalau kita tak kerja dunia, tak adalah orang Islam yang menjadi doktor. Tak adalah orang Islam yang menjadi ahli politik. Tak adalah orang Islam yang menjadi pakar-pakar semua. Sedangkan kalau kita tengok, zaman Islam awal-awal dulu, ramai tokoh-tokoh pendidikan yang muncul. Kita ada Al-Khwarizmi, kita ada Ibnu Baitutah, kita ada Ibnu Sina. Kan? Jadi adakah mereka itu tidak beriman? Tidak. Mereka beriman juga. Kenapa lagi bagus? Sebab mereka punya ilmu tu digunakan sampai sekarang ni. Jadi selagi mana orang mengamalkan ilmu tersebut, selagi itulah pahala terus mengalir. Jadi adakah kita nak fokus kepada akhirat saja hingga kita tinggalkan dunia? Betul tak? Lepas tu kalau kita tengok dalam azan, ada kan hayya 'alas solah, mula-mula kan. Lepas tu hayya 'alal falah. Okay, mari mendirikan solat, kemudian apa? Mari menuju kejayaan. So dalam Islam itu sebenarnya tidak menolak kemajuan. Tetapi jangan sampai kita buang akhirat, itu yang penting. Okay, sebab apa? Kaum tua ni mereka bimbang.
Mereka bimbang jika manusia, orang Melayu terlalu ditekankan dengan dunia sehingga mereka akhirnya menyebabkan mereka lupa tentang akhirat. Memang betul lah. Apa yang dia cakap tu memang berasas lah. Okay. Okay, tunggu sekejap sekejap, seminit je. Sekejap Okay, kita sambung balik. Okay, jadi macam cikgu sebutkan tadi kaum muda, kaum tua, mereka memang selalu bergaduh. Okay, bukanlah bergaduh maksudnya bergaduh mulut, tangan, tidak. Bergaduh mulut lah. Okay, berdebat. Jadi, kaum tua ni ialah golongan yang dekat dengan raja. Okay, kaum tua ni merupakan golongan ulama'-ulama' yang rapat dengan kesultanan. Dengan sultan-sultan lah. Jadi menyebabkan kaum muda ni, kaum tua tadi dia cuba mempengaruhi sultan dan raja untuk menghalang, untuk menghalang kaum muda daripada masuk ke negeri mereka. Jadi masa tu adalah isunya, apabila kaum muda ini tidak dibenarkan masuk ke dalam mana-mana negeri-negeri Melayu. Bayangkan dia tak boleh masuk dekat mana-mana negeri Melayu yang ada sultan dan raja, dia tak boleh masuk. Dia hanya boleh bergerak bebas di negeri-negeri selat. Sebab dekat negeri selat tidak ada raja, tidak ada sultan. Jadi dia boleh masuk lah. Bukan setakat halang dia nak masuk. Bahan-bahan yang dikeluarkan, semua itu tidak boleh masuk. Bayangkan masa tu polemik isu antara kaum muda dan kaum tua ni agak besar juga pada ketika itu. Okey, jadi antara isunya ialah isu pentadbiran, ekonomi dan juga sosial. Ada 3 isu yang ditekankan. Okey. Jadi antara yang ada pada ketika itu ialah syarikat jelutong pres. Okey, untuk menyuburkan kegiatan akhbar. Okey. Jadi antara lain ada juga utusan Melayu dan juga lembaga Melayu. Okey, yang telah dibuat oleh Muhammad Yunus Abdul Bah. Okey, kemudian kita ada Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak dekat Sarawak lah. Majlis dan juga majalah Guru yang ditulis oleh guru-guru. Okey, jadi antara tokoh yang ada ialah Datuk Onn Jaafar, Abdul Rahim Kajai, Muhammad Yusof Ahmad atau dikenali sebagai Tok Kenali. Okey, siapakah Datuk Onn Jaafar ni? Ada yang ingat tak? Ada yang ingat tak? Cepat. Siapa Datuk Onn Jaafar ni? Pengasas UMNO. Okey, betul. Pengasas UMNO. Okey, pengasas UMNO. Jadi Datuk Onn Jaafar ni, okey, jangan nak tanya. Siapa anak dia? Ada yang kenal tak siapa anak Datuk Onn Jaafar ni? Anak dia yang paling terkenal. Siapa anak dia? Siapakah anak kepada Datuk Onn Jaafar? Tun Hussein Onn. Okey, good. Betul. Tun Hussein Onn. Okey. Okey, jadi itu Datuk Onn Jaafar lah. So, Datuk Onn Jaafar ni sebenarnya pada asalnya dia ialah seorang penulis. Okey. Dia adalah seorang wartawan. Abdul Rahim Kajai juga penulis pada asalnya. Okey.
Abdul Rahim Kajai ni banyak karya-karya dia. Okey, kemudian kita ada Muhammad Yusof Ahmad, okey. Okey, selain daripada akhbar Melayu tadi, kita ada juga akhbar Inggeris. Okey, antaranya The Malay Mail, The Malaya Tribune, okey, yang membincangkan isu-isu sosial politik dan juga ekonomi. Mereka tidak bincang politik Okey, kalau kita perasan akhbar dan majalah yang ada pada ketika ini, mereka tidak membincangkan mengenai politik. Okey, kemudian kita tengok di Sarawak. Sarawak juga ada akhbar iaitu Akhbar Fajar Sarawak yang telah diusahakan oleh penulisnya iaitu yang bernama Muhammad Rakawi Yusof nama dia. Okey, Muhammad Rakawi Yusof ni sebenarnya dia bukan sahaja penulis dalam Fajar Sarawak ni, tetapi dia juga mainkan peranan yang penting dalam menyemai sikap semangat nasionalisme adalah kalangan orang Melayu. Okey, jadi mereka telah seruan yang ada dalam Fajar Sarawak yang biasa digunakan ialah Fajar telah tersingsing. Fajar telah tersingsing. Okey. Tak habis lagi. Fajar telah tersingsing, bangunlah wahai bangsaku. Bangunlah wahai bangsaku. Okey. Maknanya subuh dah datang. Bangunlah. Macam tu maksud dia. Okey. Bukannya dia suruh orang bangun waktu subuh, tidak. Maksud dia yang dia cuba sampaikan ialah dia nak orang-orang dekat Sarawak ni supaya bangun menentang. Sudah-sudahlah tu terlena dalam penjajahan British. Okey. Okey, dekat Sarawak tadi dia punya isu dia ataupun dia punya peranan yang dimainkan oleh akhbarnya agak besar lah. Tetapi di Sabah ini tidak sama. Okey. Sebab dekat Sabah ni orang dekat Sabah ni tak bersatu sangat. Dia tak bersatu sangat sebab mereka, kita kena faham bahawa dekat Sabah dan Sarawak mereka ada banyak etnik-etnik, kumpulan-kumpulan kecil-kecil. Jadi menyebabkan mereka ini terpisah. Okey, dan menyebabkan mereka ni agak sukar untuk menyemai semangat nasionalisme tu. Kalau ada pun macam tadilah. Yang ada pun bukannya orang-orang yang tokoh-tokoh yang besar. Okey. Jadi di Sabah ni ada jugalah, tetapi mereka lebih kebanyakan kepada isu pendidikan, tanah bumi putera dan juga kewangan petani. Okey, itu je isu dia. Okey, dan disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri. Sebab mereka ada ketua-ketua anak negeri mereka melalui Persatuan Sosio-Budaya. Okey. Kita tengok pula akhbar masyarakat Cina dan India. Okey, jadi benda yang kamu kena tahu dulu ialah akhbar Cina dan juga India pada zaman awal-awal dulu mereka tidak banyak ataupun mereka langsung tidak menceritakan tentang apa yang berlaku di tanah Melayu. Okey, mereka lebih cenderung untuk bercerita mengenai apa yang berlaku di tanah di tanah air mereka. Okey. Contoh orang Cina, akhbar Cina mereka banyak cerita pasal China. India, mereka banyak cerita pasal negara India. Mereka tak banyak sangat cerita pasal apa yang berlaku di tanah Melayu. Sebab apa? Pada ketika ini, mereka masih lagi tidak ada rasa ini negara mereka. Okay, mereka rasa mereka ini datang daripada luar. Dan ini bukan negara mereka. Sebab itulah mereka tidak menceritakan tentang apa yang berlaku di tanah Melayu. Okay, sebab mereka ini daripada luar. Mereka dibawa masuk oleh British. Jadi, pada tahun 1920-an, 1930-an ni, kemungkinan besar mereka adalah generasi yang kedua. Okay, jadi maknanya generasi pertama tu yang bapa dia yang datang sini dulu. Jadi mereka ni adalah generasi yang kedua. Jadi mereka merasakan bahawa ini bukan tanah air mereka. Mungkin mereka fikir untuk balik semula ke China dan ke India. Okay, sebab itulah kebanyakan isu-isu yang dibincangkan ialah isu-isu yang berkaitan dengan sama ada dari sudut bangsa Cina itu sendiri ataupun daripada sudut negara China. Okay. Okay, jadi antara yang awal muncul dulu ialah dia ada akhbar dulu yang awal muncul. Dia untuk merangsang pemikiran masyarakat. Sekejap Okay, kejap tunggu kejap.
Alright, okay, kita sambung balik, sorry ya. Ada hal lagi tadi, sorry ya. Okay, kita tengok. Okay, dekat masyarakat Cina tadi ya. Okay, macam yang cikgu cakap tadi, masyarakat Cina ni dan masyarakat India, mereka lebih fokus kepada apa yang berlaku di tanah air mereka. Okay, mereka tak nak ambil tahu sangat pasal apa ni. Sebab mereka belum ada rasa lagi bahawa ini adalah tanah air mereka. Okay, jadi itulah sebabnya. Okay. Okay. Jadi kita tengok jadi masyarakat Cina, okay, akhbar masyarakat Cina, mereka telah merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao. Okay, kaum Cina di seberang laut. Okay. Okay, untuk mengekalkan identiti, perjuangan nasib wanita dan juga menyamai perasaan cinta akan Cina. Nampak tak? Menyamai perasaan cinta akan Cina, bukan tanah Melayu. Okay, nampak jelas untuk menyamai perasaan cinta akan Cina, bukan tanah Melayu. Okay. Jadi antara akhbar yang muncul je lah Latpao dan Modern Daily News. Okay. Latpao dan Modern Daily News. Okay. Yang berorientasi dan aspirasi cenderung ke arah Cina. Okay. Orientasi dan aspirasi cenderung ke arah Cina. Jadi antara akhbar lain yang ada ialah Latpao dan juga Modern Daily News. Okay, yang orientasi dan aspirasi cenderung kepada Cina tadi tu. Okay, selain tu kita ada juga yang lain iaitu Nanyang Sung Hui Pao dan Chong Shin Yit Pao. Okay, yang berkenaan dengan isu pemerintahan monarki serta pergolakan politik di Cina. Okay, Nanyang Sung Hui Pao dan Chong Shin Yit Pao. Dia susah sikit nak menyebut dia. Okay, macam mana kalau tiba-tiba keluar exam soalan ni? Yang Su Hui Pao dan Chong Shi Yit Pao. Okey, jadi isu yang mereka tekankan ialah isu pemerintahan monarki serta pergolakan politik di China. Sebab masa ni dekat China juga ada masalah politik masa ni dekat China. Okey. Dan pada tahun 1929 dia lebih bersifat anti-imperialisme. Okey, lebih bersifat anti-imperialisme. Jadi pada tahun 1930-an, okey, pada tahun 1930-an ada satu lagi syarikat baru iaitu bernama Nanyang Siang Pao. Nanyang Siang Pao di Pulau Pinang. Dan untuk pengetahuan kamu, akhbar Nanyang Siang Pao sampai sekarang masih ada, masih beroperasi sampai sekarang. Jadi akhbar ni dia membicarakan banyak soal kesatuan sekerja dan juga keadilan sosioekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Okey, isu itulah isu dia bawa iaitu isu kesatuan sekerja dan juga keadilan ekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Jadi nampak tak? 1929 dan 1930-an barulah mereka membicarakan tentang apa yang berlaku di tanah Melayu. Nampak 1929 dengan 1930-an berbeza dengan yang sebelum ni, mereka banyak cerita tentang China. Tetapi 1929 dan 1930-an mereka dah banyak menceritakan tentang apa yang berlaku di tanah Melayu ni. Okey. Okey, itu masyarakat Cina. Okey, kita pergi pula masyarakat India. Okey, jadi dalam masyarakat India ni mereka beroperasi dalam tempoh waktu yang singkat. Okey, dia tak lama. Okey, mana syarikat akhbar dia tu tak lama bertahan. Mungkinlah disebabkan oleh ada orang nak beli ke ataupun lain ke, kita tak pasti. Okey, dia tak sebut kenapa. Okey, jadi antara akhbar yang muncul ialah Tamil Nesan dan juga Tamil Murasu. Itu antara akhbar yang ada. Okey, Tamil Nesan dan juga Tamil Murasu. Jadi kedua-dua akhbar ini menceritakan ataupun membincangkan kemudian ada pula surat khabar The Indian pemikiran dan kewaduan bagi masyarakat kelas menengah India. Kemudian kita dapat lihat perubahan berlaku dalam akhbar Tamil Nesan. Okay. Perubahan berlaku dalam akhbar Tamil Nesan. Yang mana
Okey, boleh dengar suara cikgu clear tak? Line problem tadi. Boleh dengar suara cikgu clear tak? Boleh. Boleh Alright, good. Okey, jadi akhbar Tamil Nisan yang cikgu bagi tahu tadi, dia juga turut menceritakan mengenai perkembangan yang berlaku di India dan kepentingan sosiopolitik masyarakatnya. Okey, itu antara yang dia bincangkan lah. Okey, kita pergi pula kepada karya kreatif. Okey, kita pergi kepada karya kreatif. Jadi karya kreatif ini dia bukan akhbar, tetapi novel. Okey. Jadi antara novel antara isu yang dibawa oleh novel ini adalah isu dia, tema dia adalah tema cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Itu antara tema yang dia bincangkan Okey, tema yang dia bincangkan pada yang awal. Okey. Dan novel ini juga digunakan untuk meniup nasionalisme. Okey, untuk menyemai nasionalisme dalam kalangan orang Melayu. Bukannya dalam kalangan maknanya dia untuk menyemai semangat nasionalisme ni dalam kalangan orang Melayu. Okey, maknanya dia nak orang Melayu ni supaya sedar bahawa mereka ini dijajah, sedar bahawa mereka ini berada di bawah pengaruh kuasa luar, sedar yang mana mereka sekarang ini lemah. Itu yang mereka cuba buat. Okey, dan antara karya kreatif antara novel yang ada ialah Mari Kita Berjuang. Okey, Mari Kita Berjuang yang ditulis oleh Abdul Wahab Siddiq. Okey, yang mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Okey, yang untuk mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Jadi puisi, okey, puisi juga adalah salah satu tema ataupun salah satu platform yang ada dalam karya kreatif iaitu tema cinta akan negara. Okey, itu tema yang diangkat dalam puisi. Dan tema cinta akan negara ini antara dia punya tajuk dia ialah Angan-angan dalam Gurindam. Selain itu Sedarlah, Semenanjung dan juga Serunai Pujangga. Itu antara contoh tajuk-tajuk yang bertemakan cinta akan negara. Okey, selain itu ada ke tema lain? Ada. Okey, tema lain pun ada. Pertama sekali tema cinta lah. Tema cinta-cinta ni biasa memang ada lah. Okey, tetapi yang paling terkenal ialah tema cinta akan negara. Okey, yang ini antara yang terkenal lah puisi. Okey, kemudian kita tengok pula cerpen. Okey, cerpen juga antara karya-karya yang terkenal. Okey, dia mengangkat tema semangat pejuang, nasib bangsa dan juga cinta akan tanah air. Itu dia punya cerpen dia. Okey, dan dia punya tajuk dia antara yang terkenal ialah Rumah Besar Tiang Sebatang, Cerita Awang Putat dan Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang. Okey, itu antara yang ada lah. Okey, antara cerpen yang ada. Okey, jadi mungkin kamu tak tahu, mungkin kamu tak sedar, mungkin ada yang dah tahulah. Okey, cerpen tu sebenarnya dia adalah singkatan perkataan bagi perkataan cerita dan juga pendek. Cerita pendek sebenarnya cerpen tu. Maksud dia cerita pendek. Okey, cerita pendek jelah cerpen. Dipendekkan jadi cerpen. Sebenarnya cerita pendek sebenarnya. Okey. Okey. Jadi untuk karya kreatif, mungkin cikgu pernah bagi tahu kamu dulu bahawa orang-orang zaman dulu mana ada televisyen lagi. Mana ada radio lagi. Jadi mereka tak ada hiburan. Jadi karya kreatif inilah hiburan mereka yang mereka gunakan untuk mengisi masa lapang. Okey, mereka baca buku. Baguslah. Kan orang zaman dulu baca buku kan. Mereka baca buku, mereka baca novel, macam-macam. Jadi itulah hiburan mereka. Mereka mana ada mana ada TV, mana ada radio zaman dulu. Zaman tu belum lagi ada. Jadi apa yang ada? Ni je lah karya kreatif. Tetapi ada juga karya kreatif yang ditulis dalam akhbar. Ada juga Contoh dia macam puisi. Ada yang diselit dalam akhbar. Ada macam cerpen juga diceritakan dalam akhbar pun ada juga. Tapi novel tak ada lah. Okay, novel tak ada cerita sebab novel panjang. Okay. Kita tengok pula perjuangan melalui persatuan. Okay, melalui persatuan. Tadi kita dah tengok dah. Antara aliran-aliran apa semua kan. Lepas tu
platform yang mereka guna. Okay, so sekarang ni kita tengok pula platform lagi satu, Perjuangan Melalui Persatuan. Jadi antara yang awal muncul ialah Kesatuan Melayu Singapura pada tahun 1926. Jadi tujuan KMS ini ditubuhkan untuk menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran. Okay. Untuk menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran, perjuangan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan, dan juga untuk mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Untuk pengetahuan kamu juga, KMS ni merupakan antara persatuan yang paling awal muncul. Okay? Persatuan Orang Melayu yang pertama muncul di Singapura. Okay? Dulu Singapura, okay, bila kita bincang tanah Melayu, kita juga bincang Singapura. Sebab dulu Singapura ni memang termasuk dalam tanah Melayu juga. Dikira sebagai satu. Bukannya dikira sebagai satu negara Singapura, sebab tu kita belajar bahasa Singapura juga. Okay? Jadi disebabkan kewujudan penubuhan Kesatuan Melayu Singapura pada tahun 1926 ini, dia juga telah mendorong negeri-negeri lain untuk menubuhkan persatuan mereka sendiri. Antaranya yang muncul Kesatuan Melayu Pahang, Kesatuan Melayu Selangor, Kesatuan Melayu Negeri Sembilan. Itu antara yang muncul disebabkan oleh KMS ni ada. Dia macam mendapat satu idea untuk menubuhkan. Okay, kemudian barulah kita dapat lihat apabila adanya kesatuan-kesatuan ini, masyarakat Melayu mula bersatu. Sebelum ini mereka tidak bersatu. Okay. Maka sekarang ini mereka sudah mula bersatu. Okay, jadi kita dapat lihat Kesatuan Melayu Singapura ini mereka bekerjasama dengan British. Okay, mereka bekerjasama dengan British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Okay, untuk bekerjasama dengan British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Jadi mereka telah meminta British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu susah nak dapat kerja pada zaman ni. Okay, dia lah nak kerja apa je yang boleh. Dia lah selagi macam petani, semua tu adalah. Tetapi untuk kerja-kerja yang orang cakap kerja-kerja yang melibatkan pentadbiran ni, orang Melayu tak ramai yang terlibat. Bukan orang Melayu je lah, kalau ikutkan semua orang, semua bangsa bersama. Kan? Orang British je ramai. Jadi masa ni mereka telah menggunakan cara bekerjasama dengan British untuk memastikan British boleh dengar cakap mereka. Sebab itulah dia bekerjasama dengan British. Okay. Okay, kita tengok yang terakhir. Persaudaraan Sahabat Pena. Okey, Persaudaraan Sahabat Pena ni antara pemimpin yang terkenal dalam Persaudaraan Sahabat Pena atau juga dikenali sebagai PASPAM. Antara tokoh dia ialah Zainal Abidin ataupun Zaba. Okey, itu ialah antara yang terkenal lah dalam Persaudaraan Sahabat Pena ni. Jadi tujuan dia ialah untuk menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Okay, untuk menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Dan untuk pengetahuan kamu juga, Persaudaraan Sahabat Pena ni merupakan satu-satunya persatuan yang paling ramai keanggotaan dan juga yang paling luas. Sebab Persaudaraan Sahabat Pena bukan sahaja ada dekat tanah Melayu tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Boleh katakan setiap negeri ada cawangan dia. Jadi punyalah besar Persaudaraan Sahabat Pena ni. Okay, dan dia bermula di Pulau Pinang. Okay, kemudian berkembang dan giat mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu. Nampak? Mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu dia buat. Okay, dan berjaya menghimpunkan wakil daripada Brunei, Labuan, Sarawak dan seluruh tanah Melayu. Okay, jadi dekat Sarawak yang mengasaskan ataupun yang membuka cawangan Persaudaraan Sahabat Pena PASPAM ni ialah Muhammad Rakawi Yusof. Mungkin kamu pernah dengar nama dia ni. Kan tadi kita dah dengar tadi kan, dia penulis Fajar Sarawak. Dia lah yang menubuhkan PASPAM ni. Okey. Dan Muhammad Rakawi Yusof ni selain daripada dia menubuhkan PASPAM dekat Sarawak, dia juga telah menubuhkan Persatuan Melayu Sarawak PMS bersama dengan Johari Anang. Satu persatuan yang lebih besar. Di Sabah pula, pada tahun 1930-an, ada juga cawangan Sabah
iaitu Paspam Jesselton Tawau. Okey. Di Labuan. Okey, terdiri daripada guru, pegawai kerajaan dan juga peniaga. Masuk dalam Paspam ni. Okey, jadi antara tokoh yang ada pada ketika ini ialah Muhammad Yaakob, Zakaria Gan, Muhammad Syamsuddin Osman. Okey, itu antara tokoh-tokoh yang awal. Okey, sempat lagi ikut sikit lagi. Okey, last. Persatuan Melayu Muda. Persatuan Melayu Muda ni ialah satu-satunya persatuan, pertubuhan yang menuntut kemerdekaan paling awal. Dialah yang paling awal menyebarkan idea kemerdekaan kepada orang Melayu. Mereka inilah yang mempunyai kesedaran yang paling awal daripada orang lain. Masa ni orang lain masih lagi fokus kepada peluang pekerjaan, kan? Tetapi mereka telah membawa idea baru, iaitu idea kemerdekaan. Okay, dan mereka secara terang-terang menentang British. Okay, yang sebelum ni tokoh-tokoh lain mereka bekerjasama dengan British, dan kalau mereka menentang pun tak nampak sangatlah, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM ni mereka menentang secara jelas. Okay, dan tokoh dia Ibrahim Haji Yaakob. Itu tokoh yang paling terkenal muncul. Okay, dan mereka berjuang melalui akhbar majlis, okay, untuk menentang British. Dan Kesatuan Melayu Muda ini juga mereka membawa idea gagasan Melayu Raya. Okay, mereka membawa gagasan Melayu Raya yang mana mereka mahu menggabungkan tanah Melayu dan juga Indonesia. Macam cikgu cakap tadi lah, mereka nak gabungkan tanah Melayu dan juga Indonesia. Okay, jadi mereka membawa slogan bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan tanah airnya. Tetapi mereka ini bersifat radikal. Okay, Kesatuan Melayu ini bersifat radikal. Radikal bermaksud ekstrim. Okay, dan mereka ini sangat anti-British dan juga menentang British. Okay, mereka sangat menentang British dan juga sangat anti kepada British ni. Okay, jadi cikgu rasa cukup sampai situ dulu untuk kali ni, dan macam biasalah cikgu akan upload